latihan pengukuran ni cikgu berikan dalam Jamboard. Sekejap kita buat sama-sama ya. Okey. Kita pergi kepada Jamboard. Okey, sini. Okey, ni soalan dia. Lihat. Okey, rajah di bawah menunjukkan sebuah prisma tegak dengan tapak segi 4 sama A, B, C, D terletak pada suatu satam mengufuk. A, B, N, K, J, D, F ialah keratan rentas seragam prisma tersebut. Okey, soalan dia lukiskan dengan skala penuh pelan prisma tersebut doakan pada satam mencancang selari dengan AB dari arah pandang X. Okey, yang ketiga B, tiga Roman dongakan pada satah mencancang selari dengan BC dari arah pandang Y. Okey, itu soalan A. Okey, untuk soalan B kita minta soalan dia, prisma tegak ini merupakan hasil daripada sebuah kuboid dengan ukuran 5 kali 5 kali 6. Okey, sebuah prisma tegak lain GJKNMLIH telah dikeluarkan daripada kuboid. Yang minta kita hitung isi padu prisma dikeluarkan dan nisbah isi padu prisma dengan isi padu prisma yang tinggal lah. Yang minta kita itu untuk soalan B. Okey, jadi kita mulakan dengan kita lihat dahulu soalan A lah. Soalan A. Okay, sebelum tu kita lukiskan dahulu dia punya ni sata dia lah. Takut dia tidak muat sekali. Okey, kejap. Okey. Ini satu sata. Okey. Dan inilah. Kita agak dia dalam bentuk beginilah. Okey, kejap. Clearkan semula. Kita atas sikit. Takut tidak nampak nanti. Okey, ni. Okey, cikgu buat lakaran ya. Ini cikgu buat lakaran saja. Okey. Yang minta kita lukis plan. Okey, sebelum tu kita kena lihat dahulu di mana 45 darjah tu diletakkan. Okey, kita lihat di sini dari arah pandangan sisi. Kita tengok dongakkan sisi dia. Dongakkan sisi ada di tepi lah. Okey, kita lihat Y. Dia di bahagian sebelah kanan. Okey, jadi macam mana kita mau bentuk dia nanti dia lihat dia dari kanan ke kiri. Arah pandang dia dari kanan ke kiri. Jadi dongakkan sisi dia akan terletak di bahagian sebelah kiri nantilah sini. Ini dongakkan sisi dan ataupun Y dan bawah dia ni ada 45 darjah. Okey, ini 45 darjah. Jadi di sini kita ada dongakkan depan ataupun X nampak ni. Okay, dan di bawah sini kita ada plan lah. Plan. Okay, sini ada bawah ni ada plan. Ni tiga ni lah. Tiga soalan yang minta. Okay, first kita mula lukis plan dahulu. Plan daripada arah pandang atas. Di arah pandang atas, kita akan lihat dia terbentuk. Okay, dia akan bentuk. Ni saya contoh di sini. Nampak ke atas, kita leperkan dia dari atas ke bawah ni. Kita akan dapat terbentuk 1/4 ni. Okay, 1/4. Kita buat 1/4 dahulu. Okay, 1/4 di mana panjang dia. Okay, 1/4 di mana panjang dia ni 5 cm, 5 cm. Okay. Di sini 5 cm, di sini 5 cm.
Okey, sebab dia segi 4 sama kan. Okey, dia kena samalah. Tapak dia segi 4 sama. Jadi kita nampak ni kalau kita tekan dia, dia akan terbentuk satu segi 4 sama. Lepas tu, okey, di bawah ni 5 cm, di tepi ni 5 cm. Dan dia kita nampak sini ada garis ni. Satu. Okey, ni satu ni sekali lah dia ni. Sekali 1, 2 dan 3. Yang terbentuk 3 ruangan. Okey. Buat di sini. Okey. Sebelum tu kita tengok dahulu jarak dia lah. Daripada hujung ni ke bucu untuk yang petak ni. Okey, sini 1 cm. Okey, 1 cm. Ni yang terbentuk. Okey, dan terusnya ada 2 ruangan iaitu 2 cm. Okey, ni 1 cm, 2 cm dan 2 cm. Okey, dan panjang sini tepi sini tadi kita lihat tu 5 cm. Okey, ni. Jangan lupa labelkan bucu dia lah. Sini terdapat ED. Sini cikgu semua tulis HI. Di sini kita ada L. Dan sini MC. Okey, MC. Lihat di bawah dia. Di sini kita ada FA. Di bawah sini kita ada GJ. GJ. Lepas tu kita ada K. Dan sini kita ada B lah. Salah. NB. Okey, maafkan cikgu tadi tersilap. Okey, NB. Ni yang terbentuk untuk pelan. Okey, untuk pelan. Seterusnya, kita lihat soalan kedua dimakan pada satah mencancang selari dengan AB dari arah pandang X. Dari arah pandang X, dari depan lah. Okey, selari dengan ni. Selari dengan garis AB ni. AB. Jadi daripada arah pandang X. Okey, kita lihat yang terbentuk. Okey, kalau kita tekan ni, tekan dari X ni, kita tekan dia. Kita anggap belakang ni ada satu dinding. Okey, kita tekan objek ni. Okey, bagaimana apa yang terbentuk? Okey, di sini dia akan terbentuk bentuk ni lah. Ni cikgu highlightkan. Ni adalah yang terbentuk. Garis yang depan ni. Okey, bentuk yang depan ni saja. Okey, kalau cikgu lukiskan dia dalam sini. Okey, tengok ukuran dia. Okey, di sini 5 cm. Panjang dia agak-agak petah. Cikgu agak pakai 5 cm. Bawah dia pun 5 cm. Kalau kamu lihat tu, kalau kamu nampak. Okey, nampak di sini dia punya panjang ni sama ni. Tengok daripada hujung ke hujung sini, hujung sini dia sama. 5 cm, 5 cm. Okey. Tengok ya, okey. 5 cm sudah. Lepas tu naik ke atas panjang ni. Sorry, tadi di sini cikgu tersilap. Di sini sepatutnya 6 cm. Dari sinilah cikgu nampak ni 1 cm bawah ni. Panjang sini 6 cm. Dan okey, ni naik ke atas 6 cm. Untuk yang ni lah, yang 6 cm. Jadi kita nampak sini dari F ke G. Panjang dia adalah 1 cm. Sini 1 cm. Dan turun ke bawah 5 cm. Okey, dan kita tengok. Dia berhenti ada beza 1 cm lah. Dan dia akan ke tepi sini sebanyak 2 cm. 2 cm. Dan ni kita ambil bucu di atas ni. Kita sambungkan kepada begini. Beginilah. Okey. Jadi kita labelkan bucu dia. Okey, di sini F, E. Okey, hujung sini kita ada G, H. Bucu dia di sini kita ada N, M. Okey. Dan bawah sini kita tengok B. Belakang dia ada C. Okey, bawah sini kita tengok
belakang dia ada D. Lepas tu titik ini J, belakang dia ada I. J ada I dan sebelah kanan ni kita ada K, belakang dia ada L. Okey. Dan jangan lupa untuk letakkan dia punya tinggi ni lah. Kita letakkan tinggi dia. Okey, kita tengok di sini adalah 6 cm. Okey, bawah sini 5 cm. Di sini 2 cm. Okey, di atas sini 1 cm. Ini sama. Okey. Ni untuk dongakkan daripada arah X. Okey, arah X. Inilah yang terbentuk. Okey, ni yang terbentuk. Okey, seterusnya kita lihat daripada arah Y. Ataupun dongakkan sisi lah. Dia sama juga ni. Dia kata sini dongakkan pada satah mencancang selari dengan BC. Sini BC. Okey. Dari arah pandang Y. Okey. Arah pandang Y. Sebelum tu, kita bersihkan dahulu dia punya yang mana tidak berkaitan tadi. Bersihkan. Bersih. Okey. Ni daripada kita tengok ke arah pandang Y sinilah. Okey, apa yang terbentuk? Kalau kita tekan ni, daripada Y ni kita tekan dia ke belakang sini, kita nampak yang terbentuk. Itu 1/4 ni lah. Okey, 1/4 ni. Yang mana nanti bawah dia ada satu garis putus-putus di sini yang mana menunjukkan yang inilah untuk bahagian belakang ni. Okey, kita lukis dahulu. Okey, apa yang terbentuk lah. 1/4 yang mana panjang dia adalah 6 dan lebar dia adalah 5. Okey. Dia kena samalah dengan yang ni. Sebab tu kenapa gunanya ada garis halus-halus tu. Garis halus. Dia ada garis halus. Seperti ada garis halus menunjukkan dia samalah. Okey. Okey, sini cikgu lukis. Tinggi dia adalah 6. Okey, dia sama juga tinggi sebelah ni. Dan lebar dia adalah 5 cm. Okey. Ini. Okey, dia terbentuk 1/4 kan? Okey. Okey, ni 1/4 yang terbentuk dan garis putus-putus di sini. Garis putus-putus sebanyak 1 cm tinggi dia. 1 cm yang mana menandakan yang bahagian belakang ni lah. Bahagian yang kita tidak nampak ni, dia tertutup. Untuk menandakan dia, kita gunakan garis putus-putus ni lah. Dan label dia. Label dia iaitu, okey. Di sini kita ada garis 3. Dia nampak 3, kita nampak 3 titik sini. N /G /F. Okey, 3. Okey, sebelah sini pun ada 3 juga. M/H/E. Okey, 3. Dan bawah sini kita lihat kita ada BA. B/A bahagian belakang tak nampak kan? Okey, dan yang sebelah sini kita ada C/D. Okey, kita untuk garis putus-putus ni di sebelah sini kita ada J/K. K di hadapan K/J sebab kita nampak K dahulu baru J. Kita jumpa K dahulu baru K. K dahulu baru J. Kalau daripada arah pandang Y ni kita jumpa K dahulu baru J. Okey. Itu. Dan juga di sebelah sini kita jumpa L dahulu baru I. L/I. Okey, ni bentuk dia. Okey, panjang dia jangan lupa. Ini 5 cm. Bawah sini 1 cm. Dan lebar dia adalah 5 cm. Ini adalah gambar yang terbentuklah untuk soalan A.
soalan A. Okey, di sini soalan A. Ni contoh, ni jawapan dia lah. Sama juga macam yang tadi tu lah. Tadi kamu nampak sini lah, jawapan apa yang terbentuk ni. Dapat nampak lah. Okey. Okey, kita lihat kepada soalan B pula. Soalan B. Soalan B, dia minta kita, okey, kita tengok, dia minta kita hitung isi padu prisma yang dikeluarkan. Okey, kalau kamu nampak, okey, kita bersihkan dulu. Kita bersihkan. Allah, padam pula. Kamu nampak, sebenarnya cikgu samakan dahulu. Okey, kalau kamu nampak di sini, okey, dia ada satu bentuk yang dikeluarkan ni. Okey, macam soalan beritahu ni lah tadi. Soalan ni dia sudah beritahu. Okey, dia kata, kita tengok yang B ni. Ni kata sebuah prisma tegak lain G, J, K, N, M, L, I, H telah dikeluarkan daripada kuboid. Inilah ruang kosong ni, satu prisma yang telah prisma tegak telah dikeluarkan. Okey, jadi yang minta kita hitung isi padu prisma yang dikeluarkan ni. Okey, kita lihat prisma ni yang dikeluarkan ni, dia berbentuk trapezium. Dia punya sisi dia ni, kalau kita nampak dia pandang sisi dia, dia berbentuk, cikgu keluarkan di sini. Arah pandang dia. Dia bentuk trapezium gini. Dan adalah belakang dia ni. Dikeluarkan. Alhamdulillah. Contoh dia dikeluarkan. Okey. Siap. Yang ini. Ini contoh dia. Yang dia keluarkan bentuk seperti inilah. Ini contoh cikgu melukis. Warna di sini iaitu 2 cm. Atas sini adalah 5. Kita tolak dengan 1. Tolak dengan 2. Tolak dengan 1. Di sini dia punya panjang dia adalah 4 cm. Panjang dia ke belakang tak ada 5 cm di sini. Okay. Tinggi dia tidak ada 5 cm juga lah. Sini dia sudah beritahu. 5 cm. Okay, 5 cm. Okay. Jadi, dia minta kita cari untuk cari isi padu ni. Isi padu prisma yang sudah dikeluarkan ni. Okay, macam mana kita mau cari isi padu prisma ni? Okay, isi padu sama dengan. Okay, untuk kita cari isi padu prisma ni, kita cek luas keratan rentas. Okay, luas keratan rentas sama kita darabkan dengan tinggi dia lah untuk prisma. Luas keratan rentas. Luas keratan rentas bermaksud ni, luas di hadapannya ni kita darabkan dengan tinggi prisma ni. Okay, macam mana? Okay, kita tengok keratan rentas ni berbentuk trapezium kan? Okay, jadi kita gunakan untuk depan ni kita gunakan rumus luas trapezium terdarabkan dengan tinggi nanti, tinggi prisma ni. Okay, jadi macam mana kita mau cari luas keratan rentas ni? Okay, bahagian depan ni, dia punya formula dia 1/2. Kita darab dengan trapezium. Macam mana kita mau cari luas trapezium? 1/2 kita darab dengan 2 sisi yang bertentangan. Okay, yang selari ni lah, iaitu 2 cm kita tambah dengan 4 cm. Hasil tambah 2 sisi yang selari ni lah, bertentangan ni, 4 cm dan 2 cm. Darab dengan tinggi dia. Darab dengan
tinggi dia iaitu 5 cm. Ini untuk luas kelihatan rentas dan kita akan darab lagi dengan tinggi untuk trapezium ni. Tinggi untuk prisma ni. Tinggi untuk prisma ni kita dapat lihat di sini inilah 5 cm. Okey, dan kita akan dapat tekan kalkulator, kita akan dapat 75 cm padu. Okey. Itu untuk soalan yang satu Roman. Ni satu Roman. Okey. Untuk yang 2 Roman, okey, yang kata nisbah, kita cari nisbah isi padu prisma yang dikeluarkan ni. Okey, nisbah yang dikeluarkan dengan isi padu prisma yang tinggal. Okey. Macam mana kita mau cari? Okey, kita tulis isi padu prisma tegak. Kita cari dulu isi padu dia lah. Prisma tegak yang diunjurkan. Okey, ni. Okey, dia ni sama dengan isi padu kuboid yang besar ni. Okey, isi padu kuboid. Okey. Kuboid kita tolak dengan isi padu prisma yang dikeluarkan tadi itulah. Isi padu. Okey, yang dikeluarkan tadi iaitu nama dia G J K N M L I H. Oh, tersilap. Ni yang kita mau cari. Sekejap ya. Isi padu E F G H I J K L. Okey, isi padu ni. Okey, ni inilah prisma yang dikeluarkan ni. Cikgu tersilap dia punya nama prisma tadi. Okey, jadi macam mana kita kira? Okey. Isi padu kuboid ni, okey, macam mana kira isi padu kuboid? Kita terapkan panjang darab lebar darab tinggi. Tu untuk kita macam mana kita mau kira isi padu kuboid. Panjang dia iaitu 5 darab dengan lebar dia. Inilah panjang darab lebar darab tinggi. Dalam soal ni pun dia kita tahu sudah ukuran kuboid ni lah. 5 darab 6 cm. 5 darab 5 darab 6. Okey, 5 darab 5 darab 6. Panjang darab lebar darab tinggi untuk kuboid ni. Okey. Tolak dengan isi padu ni, prisma tegak yang sudah dikeluarkan ni. Iaitu tadi kita cari 75 cm padu. Dan kita akan dapat ni 150 tolak dengan 75 dan kita akan dapat 75. Jawapan dia kita dapat. Okey, sekejap. Okey, jawapan dia kita dapat 75 cm padu. Ni jawapan yang kita dapatlah. Okey. Ni belum selesai. Ni baru kita dapatkan isi padu nisbah tegak yang diunjurkan. Okey, tapi dia mau kita cari nisbah. Okey, nisbah. Dia mau kita cari nisbah. Okey, macam mana kita mau cari nisbah? Maka nisbah. Okey. Kita ambil isi padu ni, isi padu prisma yang dikeluarkan tadi atas ni iaitu 75
nisbah dengan nisbah dengan isi padu prisma tegak yang diunjurkan. Yang kita cari baru-baru ni. Yang kita cari tadi, 2 Roman ni. Iaitu 75 juga. 75. Dan 2 ni kita boleh kecilkan. Kita akan dapat 1 nisbah 1. Ni adalah nisbah yang dia cari itulah. Okey, ni jawapan dia. Okey. Ni jawapan yang dia minta. Okey. Balik semula kepada slide. Okey. Itu adalah contohlah atau latihan berkaitan dengan mencoba atau menyelesaikan masalah yang melibatkan pelan dan donghakan. Okey, seterusnya kita pergi kepada kesimpulan. Okey, kesimpulan. Apa yang sudah kamu dapat belajar hari inilah. Okey, apa yang kamu dapat belajar hari ini iaitu yang pertama, kita belajar macam mana kamu sintesiskan dan sintesiskan pelan dan donghakan suatu objek. Seterusnya, kita sudah sintesiskan, kita lakar objek itulah. Okey, lakar dia menjadi bentuk objek semula. Ringkas dia ni, dia daripada bentuk pelan donghakan yang dia beri. Pelan donghakan. Sekejap. Sekejap ya. Ya. Okey, dia daripada bentuk pelan dan donghakan yang dia suruh kita lukis itulah. Pelan dan donghakan. Dan donghakan kepada objek balik. Kepada objek semula. Objek lah, objek asal. Dia biasa dalam soalan dia akan beri pelan donghakan yang sudah dilukis. Dia minta kita lakar objek dia berdasarkan pelan donghakan yang dia beri. Okey. Dan yang terakhir tadi kita belajar macam mana menyelesaikan masalah yang melibatkan pelan dan donghakan. Okey. Okey, itu untuk kesimpulan. Okey, semua fahamkan. Okey, kalau ada apa masalah nanti boleh PM cikgu lah. Okey, seterusnya kita lihat kerja rumah. Okey, kerja rumah. Buka muka surat 192 dan 193 dalam buku teks. Okey, buat mahir diri nombor 1 dan nombor 2. Mahir diri nombor 1 dan nombor 2. Okey, hantar seboleh-bolehnya sebelum jam 12 malam ni lah. Okey, kalau hantar lewat pun cikgu akan terima juga. Okey, tak apa. Asalkan kamu hantarlah. Okey, rasanya itu sahaja untuk kelas hari ini. Okey, jika kamu ada sebarang apa persoalan atau kemusykilan, boleh terus berhubung dengan cikgu lah melalui WhatsApp. Okey, melalui WhatsApp lah, grup ataupun personal. Okey. Rasanya itu sahaja. Okey. Harap semua dapat buatlah kerja rumah yang cikgu beri dan ada persoalan nanti tanya cikgu. Okey, sekian. Terima kasih.